Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, pertama syukur pada Allah SWT kerana Allah pilih kita untuk sama dengarkan satu perkongsian yang menarik. Okay, walaupun ini ada kelas, walaupun ini adalah platform orang mengajar Al-Quran, tapi tak salah kiranya kalau kita berkongsi juga tentang ilmu-ilmu yang lain juga. Ilmu sains, ilmu matematik, ilmu tentang keduniaan, tak ada jadi masalah. Sebab itu semuanya asas daripada Al-Quran. Okey, saya nak minta jasa baik semua. Okey, waalaikumsalam. Okey, satu-satu-satu ataupun one-one-one. Mana betul? Okey, saya nak minta tolong bagi respon, dengar tak suara saya dengan jelas? Ada tak tiba-tiba macam bunyi kipas ke, bunyi bising ke, tiba-tiba bunyi burung bikicauan ke? Ada tak? Jelas tak suara saya? Okey, okey. Okey, terbaik, 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 terbaik. Okey, saya bukan nak live stream gaming saya bukan nak live stream gaming, tapi saya nak buat live stream subjek matematik. Okey. Sesiapa yang tiba-tiba join live ni, okey, walaupun dia dah habis SPM dah, tapi dia ada adik. Dia ada adik. Tolong share dekat grup social media family. Tak kisahlah mana-mana grup social media. Okey. Minta jasa baik, tolong share-share, tolong tap-tap like-like banyak-banyak. Sebab ini ilmu yang bermanfaat. Kita tahu-tahu sangatlah dekat TikTok ni macam-macam orang share benda-benda yang laro-laro, benda-benda yang tak bermanfaat. Tapi kalau kita anggap itu sebagai hiburan untuk menceriakan hari-hari kita, okey, tak apa, hukumnya harus. Tapi kalau buat kita tengok konten-konten dekat TikTok hanya untuk membuang masa, itu akan dipersoalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ataupun adik-adik yang dengar live ni, tolong peka mana yang perlu kita buat. Okey? Adik-adik yang mana tengok TikTok ni mesti pernah follow Azri Walter kan. Bila dengar dia punya perkongsian, semua yang jenis sentak-sentapnya. Jadi adik-adik, nak berjaya dalam hidup, nak kerja impian, nak kerja kejayaan, hati kena keras. Hati kena keras, hati kena kental. Apa tagline Azri Walter? Dia kata apa? Henyak sampai lunyai. Okay, tapi Azri Walter banyak beri nasihat untuk orang yang mana nak mulakan kerjaya. Bekerja, cari duit. Tapi benda yang sama juga kita boleh apply dalam kita nak mencari ilmu, mengejar kejayaan, nak jadi orang yang berjaya. Sama juga, henyak sampai lunyai. Kan, henyak sampai lunyai. Tuan adik-adik jangan risau. Okay, jangan risau. Tidak ada istilah belajar sampai jadi gila. Cuba bagi tahu saya, boleh komen kat sini, mana orang yang belajar kata apa, henyak sampai lunyai, sampai jadi gila. Bagi tahu kat saya siapa. Bagi tahu saya siapa yang belajar sampai jadi gila. Kalau dia belajar sampai jadi gila tu, mungkin ada silap dia belajar tu. Okey, kelas kita akan start pada pukul 9 tepat. Jadi saya tak nak rakan-rakan, kawan-kawan, adik-adik semua terlepas sesi yang penting. Jadi saya tunggu lagi. Tunggu 4 minit lagi ni. Saya tunggu 4 minit lagi ni. Minta tolong tap-tap like banyak-banyak. Okay. Saya target 5,000 like. Tak banyak pun. 5,000 like tu sikit je. Okay. Bestnya TikTok ni. Bestnya study dekat TikTok ni. Okay. Dengan kita tekan tap-tap like banyak-banyak tu kan, kita hilang mengantuk. Biasanya kalau kita dengar kelas online kan, okay, mengantuk kan? Mengantuk. Bosan, mengantuk. Tengoklah jenis penyampaian. Okay, tengoklah jenis penyampaian. Okay, tapi kalau nak hilangkan mengantuk, tap like banyak-banyak. Takkan mengantuk punya. Komen lah, komen. Tak ada masalah. Nak komen apa-apa, nak tanya apa-apa, nak tanya ayat-ayat motivasi, nak minta saya beri kata-kata semangat, nak minta saya ceritakan pengalaman saya dalam belajar, pun boleh, tak ada masalah. Lagi 3 minit lagi kita nak mula. Lagi 3 minit sahaja lagi kita akan mula. Okay, minta tolong like banyak-banyak. Baru 25 orang ni. Saya target 100 lah. Saya tak nak target 1000. Apa, tak boleh. Jisoo, ini kenapa gambar macam gambar Luffy Gear 5 ni? Okay, hai, apa khabar? Okay, apa khabar? Khabar baik, khabar khabar baik. Itu gambar siapa? Gambar Luffy Gear 5 ke? Okay, gambar profile picture lah macam-macam . Tak sabar-sabar nak menunggu animation Luffy kan. Tunggu pada berapa hari bulan Luffy kata apa, anime One Piece, Luffy unlock Gear 5. Berapa hari bulan Bulan 8 tak silap saya. Manga saya dah tengok sampai habis dah 6 hari bulan 8 kan. 6 hari bulan 8. Itu mesti epic gila lah kan. 6 hari bulan 8 terbaik lah. Peminat One Piece semua kat sini
6 hari bulan. Fuh, ramai pula. Jisoo, Alfimi, peminat One Piece kat sini. Ya, what's up peminat One Piece? What's up peminat One Piece? What's up peminat One Piece? Itu. Kaido. Blackbeard. Shanks. Luffy. Jangan mengakulah peminat One Piece kalau tak ada poster tu. Doakan saya. Oh, dia PSPM. No problem. Tidak ada istilah gagal. Apa yang dikatakan istilah gagal kalau kita putus asa? Barulah dikatakan gagal. Repeatlah berapa puluh kali pun. Jangan sesekali ada sifat putus asa. Ada sifat putus asa, cepat menyerah. Itu bukan sifat orang kata apa? Orang yang nak berjaya lah. Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, kan, mesti kena ada semangat. Hati mesti kena kental. Kasih henyak sampai lunyai. 1 minit lagi, 1 minit lagi, 1 minit lagi. Minggu depan exam, hope dapat jawab dengan baik. Okey. Banyak bagi tahu, mat ni susah, mat ni susah, mat ni susah. Okey. Susah mesti bersebab. Kan? Macam adik-adik semua, kawan-kawan semua kat sini. Sebenarnya banyak benda yang kita pernah buat tapi orang lain tak mampu buat. Cuba fikir. Contohlah, kot lah ada yang kat sini, tak payah nak cerita panjang lah. Siapa kat sini mampu layan beribu episod One Piece non-stop? Tak ramai mampu. Tak ramai yang mampu. Tapi ada sesetengah kita yang mampu. Maksudnya tak mustahil. Benda yang susah tak mustahil kita boleh buat. Begitu juga saya tengok ada kawan kita pandai main skateboard. Lompat sana, lompat sini. Fuh, hebatlah dia. Kan? Orang lain tak boleh buat. Tapi dia boleh buat. Kan? Jadi, kalau saya yang buat, kalau saya yang main skateboard, bagi saya susah. Tapi, mana punca susah tu? Jadi itu yang kita kena tanya balik. Apa punca susah main skateboard ni? Kan? Apa yang susah main skateboard ni? Jadi, puncanya adalah saya tak belajar. Saya tak belajar. Dan kalau saya belajar, saya ada skateboard kat rumah. Ada. Kat rumah mak saya. Bukan kat rumah saya. Kat rumah mak saya. Saya bagi anak buah saya main. Saya dah bosan dah main skateboard. Tapi saya tak power lah main skateboard. Cuma nak bagi tahu, saya pun main skateboard juga. Tapi tak pandai-pandai lagi. Okey, selamat malam Zero-X. Okey. Pelik-pelik nama korang ni ya. Kan? Pelik-pelik nama. Tak kisahlah. Okey. Jangan letak nama yang terlampau pelik sangat. Sudahlah. Okey. Okey. Dah pukul 9 dah. Tak boleh nak lengah masa dah. Kita tak boleh nak lengahkan masa. Okey. Apa benda yang saya nak share ni? Apa benda saya nak share ni? Benda apa yang saya nak kongsikan pada malam ni? Okey, topik yang sangat penting. Yang ramai cikgu-cikgu matematik dia kata, topik ini adalah tulang belakang matematik. Jadi, kalau adik-adik rasa matematik ini susah, sebabnya adik-adik tak tekankan bab ini, iaitu bab algebra. Bab yang ada XY tu. Oi, amboi bagi gift. Terima kasih bagi gift. Kan? Bolehlah. Mat saya selalu gagal. Ini apa, kita cuba dulu kuasai subjek algebra dulu. Kita cuba kuasai subjek algebra dulu, insya-Allah. Okey. Hopefully dia akan memudahkan kita untuk memahami bab-bab yang lain. Sebab ini adalah asas. Okey, saya harap semua dah dapat ke nota? Ada tak admin masuk dalam grup WhatsApp ke? Ada PM admin ke? Bapa admin, siapa yang PM admin, admin akan bagi latihan. Okey, dapat. Okey, terima kasih. Dah ada. Bagus. Okey, ada bang. Okey, ada ke? Ada ke? Apalah Luffy ni. Okey. Kan? Nanti PM admin. PM admin Alright. So, Okay, firstly, nak tanya, nampak tak apa yang saya paparkan ni? Lama tak jumpa Cikgu Syukri, itulah. Okay, saya sibuk sangat dengan urusan lain. Okay, nampak terbaik. Kalau nampak terbaik. Okay, lain macam sikit kita punya TikTok live ni. Alright. Okay. So inilah yang dinamakan algebra. Nampak saja huruf XY, nampak huruf AB yang kita pindah kanan, pindah kiri, lompat sana, lompat sini. Itu dah algebra.
Tapi ramai di antara kita yang masih lagi pening. Okey, macam mana kita nak selesaikan permasalahan tentang algebra. Itu yang problem. Okey, Adam. Okey, khabar? Hai, khabar? Okey, Annun girl. Lama tak jumpa Cikgu Syukri. Itulah. Allah Akbar. InsyaAllah kita akan ada sesi kelas-kelas yang akan datang lah. Saya baru ada kesempatan. Kalau tak, admin minta bulan 6 hari tu buat kelas. Tapi saya terlampau sibuk sangat. Okay. Tapi Alhamdulillah lah dapat saya luangkan juga masa dengan anda semua, dengan adik-adik semua, untuk kita bersama-sama live. Okay. Adakan kelas online. Okay. Yang saya bagi tu banyak sangat kan. Tak ada lah saya nak cerita semua. Okay. Tapi kod-kod siapa yang ada nota ni ataupun latihan ni, kalaulah nak tanya soalan, nak minta saya jawabkan soalan, bagi tahu saja muka surat berapa dan soalan nombor berapa. Simple. Bagi tahu saja dekat komen. Okey, apa khabar Payeh? Memang Payeh ke namanya? Okey, Payeh. Okey, terima kasih join. Okey, jangan lupa tap-tap like ya. Terlajak. Okey, kita pergi cerita pasal perfakturan. Ramai yang masih lemah lagi macam mana nak fakturkan. Okey, saya pilih satu soalan. Okey, saya pilih satu soalan sebagai contoh saja. Kalau sesiapa ada soalan, tanya saja. Okey, Aisyah, waalaikumsalam. Okey. Okey, saya ambil soalan nombor 14. Okey, apa soalan nombor 14 tulis? Dia kata P. Kejap hang pula dia. Dia bergurau. Okey. Okey, soalan 14 PQR tolak dengan PRS. Okey, dia kata dia suruh kita faktorkan. Dia suruh kita faktorkan. Macam mana kita nak faktorkan? Kita kena guna kaedah bahagi serentak ataupun kita guna kaedah bahagi L. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, tengok saya buat. Okey, kita mula-mula buat pembahagian L dulu. Lepas tu kita tulis apa yang ada di pada soalan, iaitu PQR tolak dengan PRS. Okey, untuk beginner, muka surat berapa? Okey, maaf lupa nak beritahu. Muka surat 6. Muka surat 6. Muka surat 6. Soalan 14. Okey, muka surat 6. Muka surat 14. Okey, apa yang kita perlu buat bila mana jumpa soalan fakturkan? Assalam, nak join boleh? Tak ada masalah, join saja. Sila. Jemput. Tag kawan-kawan juga yang lain-lain. Okey, bagi tahu dekat grup-grup geng-geng sekolah tu. Join live ni. Percuma je. Okey, tak ada apa je. Okey, boleh join, tak ada masalah. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Tanya je soalan apa-apa nak tanya. Okey. Alright, so apa yang kita kena buat adalah kita kena pilih huruf yang sama. Untuk beginner, pilih satu huruf dululah. Okey, contohnya saya nak pilih huruf P. Saya nak pilih huruf P. Bermaksud kita kena keluarkan huruf P. Jadi, yang ada huruf P, Miftah ada tak dalam ni? Oh, Miftah kawan okey. Tanyalah Miftah, apa baik tahu, ada tak dalam ni? Respon sikit. Jangan bagi dia tunggu lama. Okey, saya sambung. Apa yang kita perlu buat? Kita cari huruf yang sama. Satu huruf yang sama. Huruf yang sama macam mana? Huruf yang sama antara dua sebutan. Ini sebutan pertama, ini sebutan kedua. Pemisah antara sebutan adalah operasi tambah ataupun tolak. Itu pemisah antara sebutan. So kita ada dua sebutan, PQR dan juga PRS. Okey, setelah kita keluarkan P, maka P yang asalnya ada dekat soalan, dia dah tak ada dah. Jadi apa yang kita kena tulis adalah QR tolak dengan RS. Lepas tu kita check lagi, ada tak huruf yang sama? Adalah. Adalah Q pula. R dan juga R kat sini. Nampak? Apa kita perlu buat? Keluarkan juga huruf R. Dah keluarkan huruf R, tak payahlah tulis R lagi. Kita tulis Q tolak S. Buat apa lepas ni? Kita ambil yang ada dekat tepi ni, yang ada dekat sisi ini, kita darabkan, letak kat luar. Jadilah PR. Lepas tu
Dalam kurungan pula kita letak yang ada dekat bawah ni, Q tolak S. So dapat dalam kurungan adalah Q tolak S. Aish Hafi, otak saya dah jam. Baru satu soalan dah jam, brother. Okey, kalau saya terlaju ataupun tiba-tiba suara macam sekat, boleh je cakap minta ulang. Okey. Ini soalan basic. Okey, dan ini yang banyak student ataupun murid dia selalu sembunyikan. Dia takut nak tanya cikgu tentang hal yang asas ini. Cikgu live setiap malam ke? Tengok keadaan saya kalau saya rajin. Okey. InsyaAllah nanti saya bincang dengan admin macam mana. Okey, alhamdulillah faham. Terbaik. Siapa yang tak faham nak minta saya ulang balik, komen saja. Jangan takut, jangan segan. Saya tak marah. Okey. Okey, ini contoh macam mana kita nak fakturkan. Boleh? Okey, saya tunggu. Kalau ada yang komen minta ulang, saya ulang. Kalau tak ada, saya pergi soalan lain je. 1, 2, 3. Okey, saya pergi dekat soalan yang lain. Okey, cikgu, Miftah tak faham lagi. Boleh ulang balik tak? Boleh. Tapi, saya ulang soalan lain lah. Okey, saya ulang soalan yang hampir sama, tapi soalan yang lain. Boleh? Alright. Soalan apa? Soalan 13. Saya nak jawab soalan yang ke-13. Soalan yang ke-13 dia tulis, adik-adik, kawan-kawan semua. Itu jawapan akhir. Betul, ini jawapan akhir. Okey, simple kelas kita malam ni. Sangat-sangat simple. Tak baik, kalau nak catat dekat nota, dekat buku, silakan. Kalau nak cepat, screenshot dulu. Nanti habis live nanti, salin. Sebab kita punya sesi sejam saja, 1 jam saja. Tak lama. Maaflah tak dapat saya spend masa lama-lama dengan adik-adik semua. Okey, sejam saja kita punya sesi ni. Cuma nak kalau kata nak cepat, screenshot saja. Lepas tu muka saya ni crop lah. Tak payahlah ambil muka saya. Ambil lah soalan tu. Muka saya ni tak ada nilai pun. Okey. Okey, dah. Screenshot je, simple. Nanti salin. Okey dah. Okey. Saya ulang balik tapi saya jawab soalan yang lain. Jangan risau sebab konsep dia sama sahaja. Okey, saya salin soalan dia. A kuasa 3, B kuasa 3 tambah dengan A, B kuasa 2. Nah, apa kita perlu buat adalah kita buat bahagi terbalik. Kita buat bahagi terbalik. Kita buat bahagi terbalik. A kuasa 3, salin balik soalan tu. Nampak? Saya salin sebiji-sebiji soalan tu. Apa yang kita perlu buat adalah cari huruf yang sama dan bilangan huruf yang sama juga. Tengok ni Saya pilih huruf A sebab kat belah kiri ada A, dekat belah kanan ada A. Tapi dekat A yang di sebelah kiri kita ada 3A. Dekat sebelah kanan kita ada 1A. Jadi kita nak keluarkan berapa A? Berapa yang seimbang? Berapa yang adil? Kalau kat belah kanan ada 1, dekat belah kiri ada 3, nak bagi adil, keluarkan 1. One by one lah, brother. Takkanlah 3 lawan 1 kan? Mestilah one by one. Jadi, yang kita keluarkan adalah 1A sahaja. Kita keluarkan 1A. Okey, kita keluarkan 1A. Nampak? Saya keluarkan 1A. Asalnya dekat dalam. Saya keluarkan 1A. Jadi, A yang saya dah keluarkan itu 1. Yang belah kiri tu ada 3. Saya dah keluarkan 1, tinggal 2. So, daripada dia jadi A kuasa 3, dia akan jadi A kuasa 2. B kuasa 3. B kita tak usik langsung. Tulis balik. A kat belah kanan kita dah keluarkan 1. Bermakna sekarang dah tak ada. So, tinggallah B kuasa 2. Okay. Lepas tu, boleh tak bahagi sekali lagi? Check dulu, ada tak huruf yang sama? Kita check huruf A dulu. Kat belah kiri ada A, kat belah kanan tak ada A dah. So, kita tak boleh keluarkan A dah. Cikgu, kalau tak usik A dan buat B dulu boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Nak buat B dulu pun boleh.
Dia tidak ada masalah. Kita nak buat yang mana dulu? Ikut kita. Ikut selesa kita lah. Kita nak buat yang mana. So, A dah tak boleh nak keluarkan dah. Sekarang ni kita kena keluarkan B lah pula. Kita keluarkan B. Tak nampak. Okay. Keluarkan B. Okay, cumanya B yang kat belah kanan kiri ada 3B. Dekat belah kanan pula kita ada 2B. Nak bagi adil, cikgu, kalau soalan nombor 3 tu macam mana? Nanti saya jawab. Okey. Nak bagi adil, kita kena keluarkan 2B. Nampak tak? Kita keluarkan 2B. Saya tulis B kuasa 2 lah. Bukan 2B. Saya tulis B kuasa 2. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal kat bawah adalah A kuasa 2, B kuasa 1, tak payahlah tulis kan. B kuasa 2 dah hilang. Ingat bila dah hilang bukannya jadi sifar ataupun jadi kosong. Dia akan jadi 1. Dia jadi 1. Bukan jadi kosong Jadi 1. Jadi apa kita perlu buat? Yang dekat tepi ni kita darabkan dan letak di luar. A, B kuasa 2. Yang bawah ni pula kita letak dalam kurungan. So, kurungan kita adalah A kuasa 2B tambah 1. Siap. Nampak? Screenshot cepat-cepat. Screenshot cepat-cepat. Macam mana, dah faham ke? Ara, sabar ya. Tak apa. Tanya je dulu sebab saya nampak komen, jangan risau. Nak tanya soalan terus tanya tau. Kalau nak tanya soalan terus tanya. Jangan risau, saya akan scroll komen-komen tu. Supaya tak terlepas. Kenapa kena letak 1? Okey, saya terangkan. Macam ni lah saya nak. Okey, tanya je soalan walaupun soalan tu macam soalan kata apa? Tak macam kata persoalan basic sangat. Itu lagi saya suka. Kenapa B tu tak kuasa 2? Sebab apa? Nampak tak? Yang dekat B tu kita keluarkan 2. Kan asalnya B tu kuasa 3. Kita dah keluarkan 2 huruf B. Maksudnya asalnya huruf B tu ada 3, tinggallah B. Asalnya B tu ada 3, kita buang 2, tinggallah 1. Boleh ke? Okey. Dayan, okey. Kenapa 1? Okey, saya terangkan kenapa 1. Okey, baik. Faktor ni bermaksud bahagi. Bila kita sebut faktor tu maksudnya dia bahagi. Yang saya bawa keluar tu bermaksud saya bahagi dengan apa yang saya nak bahagi. Contohnya, ini saya bagi penjelasan yang betul-betul panjang supaya semua yang tanya ni faham. Tengok ya. A kuasa 3, B kuasa 3, tambahkan sorry. Saya cerita pasal huruf B tu sahaja. B kuasa 2. Macam mana boleh jadi 1? Saya tanya balik. Saya buat apa tadi? Saya keluarkan B kuasa 2. Saya faktorkan B kuasa 2. Maksudnya saya bahagi dengan B kuasa 2. Maksudnya bila saya kata faktor, bermaksud saya kata bahagi. Kalau saya kata faktorkan B kuasa 2, bermaksud saya bahagikan dengan B kuasa 2. B kuasa 2 yang asal ni, saya bahagikan dengan B kuasa 2 lagi. Saya nak tanya, B kuasa 2 bahagi B kuasa 2 dapat berapa? Atau saya bagi contoh lain. A bahagi A dapat berapa? Jawab ni dulu. A bahagi A dapat berapa? 1. Ferora kata 1. Kenapa AB kuasa 2 A-nya tak letak 1? Nanti saya terangkan. Dah. 1. Semua jawab 1. Sama juga. B kuasa 2 bahagikan dengan B kuasa 2, kita dapat 1. Itulah datangnya kenapa pada akhir sekali kita letak 1. Sebab saya faktorkan B kuasa 2 bermaksud B kuasa 2 bahagi B kuasa 2.
Dapatlah 1. Dan ada yang tanya tadi, kenapa AB kuasa 2 tu A-nya tak letak 1? A kuasa 2, AB kuasa 2 ya? Mana AB kuasa 2? Soalan tadi ke? Mana dah? Kenapa AB kuasa 2 tu A dia tak letak 1? Oh, sebab sebenarnya sebenarnya ada 1. Apa buktinya? Sebenarnya A ni kan tadi siapa tanya tadi? Siapa tanya tadi? Pikah. Pikah. Kenapa AB kuasa 2 tu A-nya tak letak 1? Okey. Boleh tak saya nak letak 1? Boleh. Yang kat sini kan saya nak tulis 1B kuasa 2. Boleh tak? Boleh. Boleh. Kan saya faktorkan A. Saya faktorkan A hilang. Tapi dia bukan hilang, dia jadi 1. 1 apa? 1B kuasa 2. Dan saya nak tanya balik. Boleh tak 1B kuasa 2 ni saya nak tulis jadi B kuasa 2 je? Saya tak nak tulis 1. Boleh tak boleh? Saya nak tanya. Boleh tak boleh? 1B kuasa 2 sama tak dengan B kuasa 2 sahaja? Boleh. Okay. Fikri Zali kata boleh. Ferora kata boleh. Betul. Ini kita refresh balik lah form 1 punya. Kan sebenarnya di depan huruf-huruf ni semuanya 1. Jadi apa yang Pikah faham tu betul. Apa yang Pikah faham tu betul. A pun yang kita dah faktorkan tu pun akan jadi 1. Tapi kita tak tulis. Kita tak tulis sebab nak tulis boleh, tak tulis pun boleh. Macam Azri Walter katalah, sebab boleh dek. Sebab boleh dek. 1B kuasa 2 adalah sama dengan B kuasa 2. Betul. Jadi apa yang Pikah faham tu betul. Okay. Bagus. Alright, ada soalan lain? Terbaik Pikah, terbaik. Jadi betul tak apa kalau kita bahagi A tadi tu ada 1? Ada. 1 tu ada. Tapi kita tak tulis. Soalan 3. Sorry Ara. Okay, kita melalut sikit lah. Sorry lah. Okay, soalan nombor 3 ya. Soalan nombor 3. Oh, peliknya soalan nombor 3. Jom kita tengok soalan nombor 3. Nombor 3 ni ke? Ke nombor 3 bawah? Ara, soalan nombor 3 ni ke? Ya, yang tu. Oh, yang ni Okay. EF tambah E. Jom. EF tambah E. Apa kita buat? Kita buat dia punya bahagi terbalik. Cari huruf yang sama. Huruf apa? Huruf E. Jadi kita keluarkan huruf E. Kita keluarkan huruf E. Okey. E bahagi E jadi 1. Apa? E bahagi E jadi 1. Okey, saya tolong panjangkan sedikit dia punya jalan kira supaya kita lebih faham. Okey, E bahagi E dia akan jadi apa? Jadi 1F tambah dengan 1. Tapi pelik kan? 1F. Tapi tak perlulah kita nak tulis 1F. Kita boleh tulis F sahaja. E tu jadi apa? E tu jadi 1. Jadi jawapan akhir nak tulis macam mana? Okey, yang E tu letak luar, yang kat tepi tu letak kat luar. Yang kat bawah tu jadikan kurungan. Selesai. Boleh. Ara okey Ara? Soalan E. Soalan E. Oh, bukan. Ingatkan soalan E tadi. Okey. Okey, boleh. Terima kasih. Alright. Ada soalan lain nak tanya? Beritahu saja muka surat berapa, soalan nombor berapa. Okey. Nanti saya jawab. Okey, tak ada soalan dah. Saya pergi dekat soalan lain lah. Soalan saya lah. Okey. Kalau ada soalan daripada adik-adik semua, saya jawab soalannya adik-adik tanyakan. Tak ada ya? Okey. Kita pergi dekat penfaktoran yang lain. Ajar form 4 punya bab boleh ke? Ini keseluruhan. Sebab kalau kita tak faham asas algebra, tak kira lah form 2 ke, form 3 ke, form 4 ke, form 5 ke, memang kita akan sangkut. Jadi kelas kita pada malam ini hanya fokus pada algebra, yang mana dia bantu kita. Kalau jawapan soalan nombor 3 tulis EF je boleh ke? Tak boleh. Fimi tak boleh. Kita tak boleh
tulis EF sahaja tak boleh. Kena tulis E kurungan F tambah 1. Kenapa? Sebab dalam kurungan ni kita ada dua sebutan. Kalau kita tulis EF, dia jadi satu sebutan sahaja. Kerana pada soalan asal kita ada dua juga sebutan. Jadi kita kena follow, kena tally. Betul memang sangkut. Saya dah rasa dah betul. Sangat penting algebra ni. Sangat penting. Kalau faktor pun kita tak tahu nak buat macam mana kita nak jawab soalan-soalan form 4 tu. Yang soalan dia yang apa panjang-panjang tu. Memang otak kita terus blank. Okay, ini pengalaman daripada Jiso. Kan, pengalaman dia. Dia dah bagi tahu dah, itu senior kamu tu. Kan, dah sampai gear 5 lah dia tu. Kan, dah jadi gear 5 lah. Sun God nikah. Penyelesaian masalah, betul. Soalan penyelesaian masalah semuanya berkaitan dengan algebra. Dekat situlah adanya penfaktoran, kat situlah adanya perkembangan, kat situlah ada pindah kanan, pindah kiri, pindah atas, pindah bawah. Kalau itu kita tak mampu nak buat, sangkut nanti. Sebab itulah malam ni saya fokus benda ni. Sebab saya yakin kalau minta cikgu sekolah ajar bab ni, kena marah. Kena marah kenapa? Dah ajar dah form 1, form 2, form 3, masih tak faham lagi. Okay, cikgu saya lemah lah algebra. Tak ada cara instant ke nak faham, cikgu? Okay. Kalau soalan nombor 4 tu jawapan dia A. Betul. Jawapan dia A kurungan A tambah 1. Betul Ara. Tepat sekali. Bagus-bagus. Cikgu saya lemah lah algebra. Tak ada cara instant ke nak faham, cikgu? Okay. Okay, saya bagi dua situasi. Pertama, situasi yang mana tidak ada shortcut untuk berjaya lah. Setiap benda yang kita nak kejar, kalau benda tu besar, memang kita kena struggle. Itu satu. Cara instant, insya-Allah, sebab banyak cikgu-cikgu kita dah cuba sedaya upaya memberikan jalan kira yang sangat-sangat mudah. Cuma kita sahaja rajin tak nak cari cikgu-cikgu tu. Cikgu-cikgu tu semua dah ada dah. Dekat TikTok ada, dekat platform social media yang lain ada. Kita je. Ada tak kita search dekat TikTok, cara jawab soalan math dengan mudah? Ada tak? Ada tak? Tanya diri kita. Ada tak kita cari? Kalau tak ada, itu yang kita kena buat. Sekarang tengah ambil SPM tapi tak pernah belajar. Sekarang tengah ambil SPM tapi tak pernah belajar. InsyaAllah. Jangan putus asa, jangan putus semangat, sebab peluang belajar tu sentiasa ada. Okay, ada je, bukan saya seorang je cikgu yang rajin buat live mengajar macam ni. Cikgu-cikgu lain pun ada juga. Soalan 9 tu macam mana soalan 9. Okey, bagus-bagus, terima kasih tanya. Soalan nombor 9. Kita tengok soalan nombor 9. Apa dia tulis? 5PQ tambah 10. Apa kita perlu buat? Kita bahagi terbalik dulu. Lepas tu kita tengok ada tak huruf yang sama. Alamak, tak ada. Kita tengok pula nombor. Okey, tengok nombor. Okey, kena buat apa dengan nombor-nombor ni? 5 dengan 10 ni kena buat apa? Bahagi serentak. Nak bahagi serentak dengan berapa Kita agak-agak lah. Nak bahagi serentak dengan berapa? Takkanlah bahagi dengan 2 kan? Mana boleh 5 bahagi 2. 10 bahagi 2 boleh lah. Tapi 5 bahagi 2 tak boleh. Bahagi 3 tak boleh. Bahagi 4 tak boleh. Bahagi 5 boleh. Bagi 5 boleh. Bermaksud kita kena bahagikan dengan 5. So kita keluarkan nombor 5. Jadi 5 PQ tu bahagi dengan 5. 5 bahagi 5 kan 1. 5 bahagi 5 kan 1. Tinggallah PQ. Sebenarnya 1 PQ. Sebenarnya 1 PQ. Tapi 1 tak payah tulis. Jelas? Okey. Lepas tu 10 bahagi 5 juga. Bahagi serentak macam mana? Inilah bagi serentak. 5 bahagi 5. 10 bahagi 5. Serentak. 5 dan 10 bahagi serentak. Dengan nilai yang sama. Maksudnya 5 bahagi 5. 10 bahagi 5. Itu yang dikatakan bahagi serentak.
Bukannya 5 bahagi 5, 10 bahagi 2. Itu bukan bahagi serentak. Jadi 10 bahagi 5 jadi apa? Dia jadi 2. Macam biasa, yang duduk tepi kita letak luar, yang bawah letak dalam kurungan. Siap. Faham? Okey, Mama Z. Terima kasih, faham. MK kan. 302 putarannya kan. Alright. MK pun join saya punya live Okay, terbaik. Oh, bukan MK tu MK apa ni? Kan? Terkejut saya kalau MK betul-betul yang join ni. MK pun rajin tengok ataupun support live orang. Okay, terima kasih. Siapa-siapa yang bagi gift, rajin kamu bagi gift ya. Kalau soalan nombor 16 macam mana? Oh, ambil koma. Soalan nombor 16. Seramnya soalan nombor 16. Seram ke? Seram ke? Kita tengok dulu seram ke tak seram. Okay, yang ni saya ketepikan dulu. Jom kita tengok soalan yang ke-16. Soalan yang ke-16, X kuasa 2 tolak XY tambah 8X. Buat apa ni? Okay, sama juga. Oh tak, soalannya okay, sama-sama. Okay, macam biasa kita bahagi serentak. Cumanya kat sini kita ada 3 pecahan. Kita ada 3 sebutan. Kita tengoklah ketiga-tiga ni, huruf apa yang sama? Oh, huruf X. Huruf X. Okey, sekarang ni X kat sini ada 2. X kat sini ada 1. X kat belah kanan sekali ada 1 juga. Berapa X yang kita kena keluarkan? 1 sahaja. 1 sahajalah. So, kat luar kita letak 1X sahaja. Lepas tu kat bawah kita nak tulis apa? Apa yang berbaki. X kuasa 2 jadi X. XY tinggal Y. 8X jadi 8. Ada lagi ke? Tak ada. Yang duduk tepi letak luar, yang bawah letak dalam kurungan. Siap. Macam tu je. Okey, kalau 17. Okey, dia cuba buat. Kalau bahagi 2. Betul, bahagi serentak dengan 2. Jadi 5, 4, 3, 3, bagus. Lepas tu dia keluarkan MM. Tepat sekali Ara. Bagus. Siapa nak tahu jawapan nombor 17, boleh tengok komen dekat Ara tu. Ara dah bagi jawapan. Cuba try test uji peperiksaan. Okay. Cuba try. Sama tak jawapan macam Ara? Ara punya jawapan tu betul. Lepas ini nombor 17. Oh, dia suruh jawab juga. Jom kita jawab jugalah. Ada yang tanya, saya kena jawab juga. Okay, pandainya Ara. InsyaAllah semua pandai. Saya doakan semua pandai. Yang penting usaha dan rajin. 2 tu je. Satu lagi yang paling penting adalah jangan tangguh-tangguh. Okay. Jawapan latihan 2 tu 2P. Tu nanti saya tengok Pika ya. Ada Ana tanya soalan nombor 17. Saya kena jawab sebab dia tanya 10 MN tolak 8M kuasa 2 tambah 6M. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, kita buat bahagi terbalik dulu. Kita cari, ikut kita nak keluarkan huruf dulu ke kita nak keluarkan nombor dulu? Okay, saya keluarkan nombor dulu. 10, 8, 6. Ingat, kena bahagi serentak. Kalau boleh start dengan nombor perdana. Ingat tips macam mana nak bagi serentak. Tips bahagi serentak. Tolong screenshot tips ni. Okay, kena tahu nombor perdana dulu. Oi, lama dah tinggal lah nombor perdana. Mana nak ingat? Alah, 4 nombor saja. 2, 3, 5, 7. Hafal 4 nombor ni. Hafal sampai bila-bila. Jadi kalau kita nak bahagi serentak, pilih daripada 4 nombor ni untuk kita bahagi serentak. Cuba dengan 2 dulu. Boleh tak 10 bahagi dengan 2? Boleh. Boleh tak bahagi 8 bahagi 2? Boleh. Boleh tak 6 bahagi 2? Boleh. Bermaksud ketiga-tiga nombor ni boleh bahagi dengan 2.
10 jadi 5. 8 jadi 4. 6 jadi 3. Nampak? Huruf saya tak usik. Biar dia stay. Dengan rupa asal usul dia. Rasanya nombor dah tak perlu usik. Kita usik huruf pula. Huruf apa yang kita nak keluarkan? Huruf M. Kena ingat, kena tengok kat sini. Kat sini ada 1M. Dekat sini kita ada 2M. Kat sini kita ada 1M. Jadi berapa M yang kita kena keluarkan? Hanya 1M sahaja. 1M sahaja kena keluarkan. Bermaksud 5MN akan jadi 5N. 4M kuasa 2 akan jadi 4M. 3M akan jadi 3 sahaja. Kalau terus pakai 2M boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Itu lebih ekspres, lebih cepat, lagi bagus. Okey? Tapi siapa yang masih lagi belum cepat ataupun belum pantas lagi, guna kaedah yang saya tunjuk ni. Buat apa? Darabkan kat belah kiri, letak kat luar 2M. Yang bawah tu letak dalam kurungan. Selesai. Gitu. Screenshot cepat. Okey. Pikah tanya soalan latihan 2. Okey, saya harap semua dah screenshot Dah screenshot kan? Okey, dah screenshot. Okey, kita tengok soalan yang Pikah tanya. Pikah tanya soalan latihan 2. Okey, latihan 2. Oh, dia tanya yang ni. Okey. Faktorkan dengan lengkap. Okey. Saya tunjuk Okey. Okey, yang ni dah salin kan? Dah screenshot. Kat TikTok boleh screenshot kan? Alright, 2Pi kuasa 2 tolak 8. 2Pi kuasa 2 tolak 8. Jom kita try faktorkan. 2Pi kuasa 2 tolak 8. Okey. Okey, tapi ini susah sedikit. Kenapa saya kata susah? Tengok dulu Okey, tengok dulu. Alright, pertama kita faktorkan macam biasa. Buat L. Keluarkan apa yang kita nak bahagi. Okey, 2 lah. 2 boleh bahagi 2. 8 boleh bahagi 2. So, kita keluarkan 2. Tinggallah Pi kuasa 2 tolak dengan 4. 8 bahagi 2, 4. Okey, adakah ini jawapan akhir? Tidak. Kenapa? Kenapa? Sebab kita ada kuasa 2 kat sini. Sebab soalan minta faktorkan dengan lengkap. Adakah dah lengkap sekarang? Tak lengkap. Jadi macam mana kita nak lengkapkan? Tolong hafal formula ni. Hafal formula ni. A kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2 sama dengan kurungan A tambah dengan B. A tolak dengan B. Screenshot dulu. Nanti saya terangkan. Screenshot dulu. Kalau dah cakap dah Okey. Okey, hafal formula ni sampai bila-bila. Hafal formula ni sampai bila-bila. Okey dah. Saya buat benda yang sama. Okey, saya buat benda yang sama. Nombor 2 saya letak dekat luar. Yang dekat bawah saya letak dalam kurungan. Macam mana Pikah bagi tahu tu? Pikah cakap jawapan dia adalah 2 kurungan Pi kuasa 2 tolak 4. Betul tak? Betul. Tapi tak lengkap lagi. Macam mana kita nak lengkapkan lagi? Kita kena guna formula yang saya merahkan tu. Kalau kita jumpa A kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2, saya boleh faktorkan lagi. Okey, ada 2 kurungan. Asalnya ada 1 kurungan. Kita boleh pecahkan dia jadi 2 kurungan. Tapi dengan syarat kat belah kiri kuasa 2, lepas tu ini wajib tolak. Kalau operasi tambah tak jadi. Kalau operasi tambah tak jadi, dia kena operasi tolak. Okey. Persoalan dia, kat belah kiri dah kuasa 2. Pi tu dah kuasa 2 dah. Yang belah kanan tu, nombor 4, tak jadi kuasa 2 pun. Ini memang
kena kata apa, fikir luar kotak. Ini kita panggil dia kebat lah. Okey, kebat. Tapi jangan risau, jangan risau, jangan rasa down, okey, jangan rasa sedih, jangan rasa kecewa. Buat saja latihan banyak-banyak, lama-lama benda ni akan ingat dalam fikiran kita. Okey, arah kata 2 kuasa 2. Betul, betul, betul. Tepat sekali. So 2 kurungan P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Sebab 4 kita boleh tulis jadi 2 kuasa 2. Sebab 2 kuasa 2 sama dengan 4. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Kenapa kita buat macam ni? Kenapa kita buat macam ni? Sebab saya nak dapat bentuk kuasa 2 tolak kuasa 2. Saya nak dapat bentuk ini. Selagi saya tak dapat bentuk ini, saya tak boleh guna formula. Sebab itulah saya tukar 4 jadi 2 kuasa 2. Barulah boleh tulis formula. So, macam mana nak apply formula? Senang sahaja. Kita buat 2 kurungan dan kita tengok apa yang ada dalam kurungan. Ada P, ada 2. Ada P, ada 2. Kita tulis P, kita tulis 2. Kita tulis P, kita tulis 2. Lepas tu, satu kurungan kita tulis tambah, satu kurungan lagi kita tulis tolak. Siap. Salin. Okay, screenshot. Jelas ke? Okay, pikah tadi. Okay tak? Jelas tak pikah? Yang lain-lain, jelas tak? Okey, alhamdulillah jelas. Terbaiklah. Kenapa kena 1 tambah 1 tolak? Okey, kalau nak perbahasan yang lebih dalam ada. Tapi kalau boleh dah nak periksa kan, macam mana dapat P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2? Sebab okey, macam mana boleh dapat nombor 4? Okey, nombor 4 ni saya tukar kepada 2 kuasa 2. Sebab apa? Sebab boleh, Dek. Sebab boleh. Maaf maaf. Okey, bukan nak loya buruk. Sebab 4 saya boleh tukar ikut suka hati saya. Saya nak tulis 4. Sekejap saya tunjuk. 4 saya boleh tulis 2 tambah 2. Saya boleh tulis 2 darab 2. Saya boleh tulis 2 kuasa 2. Saya boleh tulis 1 darab 4. Saya boleh tulis 8/2. Saya boleh tulis macam-macam sebenarnya. Saya boleh tulis punca kuasa 16. Bermaksud bebas. Sebenarnya beribu-ribu lagi contoh yang boleh saya tunjukkan 4 boleh jadi apa. Tapi kenapa saya pilih 2 kuasa 2? Padahal dia boleh jadi 2 darab 2, boleh jadi 8/2, boleh jadi 1 darab 4. Tetapi kenapa saya pilih 2 kuasa 2? Sebab nak guna formula. Formula ada simbol kuasa 2. Sebab itulah saya pilih 4 jadi makhluk yang ada kuasa 2, iaitu 2 kuasa 2. Okey, terima kasih Iwan. Okey, terima kasih Iwan. Okey, punca kuasa 2. Sebab kita nakkan punca kuasa 2 tu. Okey, boleh faham ke siapa tadi? Jok. Jok boleh tak? Kalau nombor 2, okey, nanti saya tunjuk nombor 2 ya. Tadi siapa lagi tanya Siapa tanya lagi? Kenapa kena 1 tambah dan 1 tolak? Okey, saya explain nanti. Okey, saya explain. Okey, tengok Saya salin balik jawapan kita. Mana tadi? Ini tu dia. 2 P tambah 2 P tolak 2. Okey. Kenapa kena 1 tambah 1 tolak? Sebab kalau kita kembangkan balik, ni kalau ingat kan, kembang senang, faktor tu yang susah. Kalau kita kembangkan balik, P darab P jadi P kuasa 2. Lepas tu P darabkan dengan negatif 2 dapat negatif 2P. Lepas tu kita kembangkan 2 darab P. Kita tak jadi tambah 2P. Dan akhir sekali 2 darab negatif 2. Kita dapat negatif 4.
Negatif 2 tambah dengan, maaf, negatif 2P tambah dengan 2P jadi sifar, jadi kosong. Dia akan jadi 2 kurungan P kuasa 2 tolak 4. Nampak tak? Dia jadi bentuk asal dia. Kalau kita tulis tambah-tambah ataupun kita tulis tolak-tolak, tak dapat yang asal. Okay, yen. Bang, sorry. Okay. Kenapa sorry? Tak ada masalah. Okay. Jelas ke? Kena tambah tolak. Itu formula. Ni formula. Okey, dapat. Okey, baik Rozman. Okey, Mak Rosli. Okey, terbaik. Jelas, alhamdulillah. Okey, Ara tanya soalan nombor 2. Boleh sekejap ya. Kalau siapa yang tak sempat screenshot bagi tahu tau. Nanti saya pergi balik dekat soalan tu. Screenshot cepat-cepat. Okay, makin mudah kita nak belajar zaman sekarang. Kan, belajar online macam ni lah. Screenshot je. Mengantuk abang, macam mana Oh, mengantuk. Kalau mengantuk, tekan tab like banyak-banyak. Tekan tab. Kan dekat TikTok kan boleh tekan tab, nanti keluar love kan. Tekan banyak-banyak. Nanti hilanglah mengantuk tu. Okay. Minum Nescafe. Tak berkesan. Tak berkesan. Tab like banyak-banyak tu, dia boleh bantu kita hilangkan mengantuk. Tak percaya, cuba buat. Okay. Tekan, lagi laju tekan, lagi tak mengantuk. Itu je tips dia. Okey, soalan nombor 2 macam mana? Tengok X kuasa 2 tolak 9. Macam mana kita nak faktorkan? Bermaksud tengah buat B. Tengah buat. Buat apa? Tengah buat apa Mana ada soalan B? Okey. Okey, apa yang kita perlu buat adalah kita tengok nombor 9. 9 boleh tak jadi sesuatu yang ada kuasa 2? Sesuatu tu berapa nombor dia? Siapa tahu? Berapa kuasa 2 dapat 9? Berapa kuasa 2 dapat 9? Siapa tahu? 3, Imeri. 3, Aiman. 3, Ara. 3 kuasa 2, bagus. Kuasa 2. 3 kuasa 2. Okey, bagus. Tepat sekali. Bermaksud dia akan jadi X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okey, siapa boleh bagi jawapan akhir? Tulis kat komen. Siapa boleh bagi jawapan akhir? Siapa tahu jawapan akhir dia apa? Guna formula. Okey. Terbaik semua. Siapa boleh bagi jawapan? Jawapan akhir. Lama lagi nak type tu. Ingat tak formula dia? Buat 2 kurungan, 1 tambah, 1 tolak. Okey, boleh ke? Lama lagi tu. Tunggu jawapan. Okey. Betul ke? Apa yang betul? Jap. Jap bang. Okey. Okey, Wan. Betul. 3 kuasa 2. Betul. 3 kuasa 2. Korang hantar gambar ke? Jangan PM Saya tak boleh tengok lah PM tengah live ni kan. Jangan PM. Tulis saja kat komen. Boleh kan? Tulis kurungan, tulis tambah kan? Boleh kan? Oh, mesti korang terfikir macam mana. Betul lah tu, tak ada masalah rasanya. Tak apalah. Okay. Sebab lagi 10 minit nak habis ni. Betul. Ferora. Okay, jawapan dia X tambah 3, X tolak 3. Betul. 3 kat depan tu tak perlu. So, jawapan dia adalah X tambah 3, X tolak 3 sahaja. 3 kat depan sekali tu tak perlu. Betul, Ferora. Senang kan? Tips dia hafal formula tu. Hafal formula senang.
Itu yang tadi siapa tanya tadi, ada tak jalan pintas? Ada. InsyaAllah ada. Nak payah nak tackle arah ke? Boy. Apa korang nak mengorak-ngorak dalam live ni? Kan? Okey, ada yang tanya tadi, ada tak cara paling pintas nak belajar? Sikit senang. Ye, betul, terbaik pikah. Okey, okey Anam, memang betul senang kalau ada kaedah dia. Dan banyak lagi cikgu-cikgu kat luar sana tu ada kaedah yang lagi mudah. Cuma kita je tak cari. Tu rugi je lah. Kita ada phone, kita ada internet, kita ada akses untuk cari apa yang dekat social media. Tapi kita tak mencari. Kan? Kita nak kesenangan tapi kita tak ada usaha nak cari kesenangan tu. Abang bila buat live lagi, insya-Allah lah kan. Kalau hari ni perfaktoran, esok kembangkan ke se. Tengoklah, saya pun tak faham. Apa saya pun tak pasti lagi apa nak ajar. Nombor 3 pula. Nombor 3 boleh. Bang, kalau letak 3 kat depan tu tak boleh ke? Kenapa? Persoalan dia. Kenapa kita kena letak 3 kat depan? Apa sebab? Nak kata kita keluarkan nombor 3? Tak. Kita tak keluarkan nombor 3 pun. Kan? Kita tak keluarkan nombor 3 pun. So, sebab itulah tak perlu kita letak nombor 3 kat depan. Macam itulah. Okay? So, soalan nombor 3 pula. Boleh soalan nombor 3. Okay, screenshot cepat-cepat. Apa tadi? Soalan nombor 3 Okay, soalan nombor 3. 9x kuasa 2 tolak 4y kuasa 2. Okay. Kalau jumpa situasi yang macam ini, kena guna kaedah bahagi berulang dulu. Okay, kena guna kaedah bahagi berulang dulu. Tu jap anak saya nangis. Okay. Maaf. Okay. Anak saya nangis tadi. Okay, dia mengigau. Dia mengigau. Okay, dia mengigau. Tiba-tiba dia rasa mak dia fail. Tak ada, anak saya baru 7 bulan. Okay. So apa yang kita perlu buat? Kita faktorkan macam biasa dulu. Sebab kita perasan. Sekejap. Bukan. Tak boleh. Sebab 9 dengan 4 tak boleh bagi serentak. So kita terus tukar 9 dengan 4. Nombor yang boleh tukar jadi kuasa 2. Saya rasa semua dah tahu dah. 9 boleh jadi 3 kuasa 2. 4 boleh jadi 2 kuasa 2. Dia akan jadi macam ni tau. 3 kuasa 2 X kuasa 2 tolak dengan 2 kuasa 2 Y kuasa 2. Pelik lah. Okay, pelik lah. Okay, so apa kita perlu buat adalah kita satukan dulu supaya kita tak pening. Kita jadikan dia kurungan 3x kuasa 2 tolak dengan 2y kuasa 2. Nampak tak? Lepas tu barulah kita guna kaedah tambah tolak. Kita buat 2 kurungan. Panjang pula kurungan dia. Kita buat 2 kurungan. 1 tambah 1 tolak. Apa yang nak tulis kat depan? 3x. Apa yang nak tulis kat belakang? 2y. Okay, jelas ke? Boleh tak? Okay, terbaik. Macam tu lah. Dia satu je tips dia. Kena buat latihan banyak-banyak.
Macam mana yang saya bagi ni kan banyak gila kan? Banyak gila. Sangat-sangat banyak. Kan? Bolehlah jadikan ini sebagai latihan. Okey? Buat latihan banyak-banyak nanti lama-lama faham lah. Sebab sangat penting kalau kita lemah dalam topik algebra ni, nanti susah yang lain. Okey, alhamdulillah semua dapat. Okey, ada yang nak minta ulang, cakap sahaja. Minta sahaja saya akan ulang. Jangan risau. Ye, betul lagi. Alhamdulillah terbaik Adam. Terbaik, terbaik, terbaik. Okey. Okey. Okey, tak ada apa. Saya nak jawab soalan satu lagi je. Last soalan boleh tak? Boleh Adam? Cikgu, kalau soalan lain tu macam mana nak cek jawapan? Macam mana nak cek jawapan nanti saya bagi tahu admin lah. Nanti saya pass ke admin dia punya jawapan. Last soalan boleh tak? Boleh. Adam, nak tanya soalan apa Adam? Okay. Easy. Okay. Cikgu, saya tak sempat screenshot. Boleh tunjuk balik tak? Boleh. Nah dia. No. Rokia. Nah. Okay. Screenshot. Okay, sama-sama. Alright. So macam tu lah contoh-contoh soalan matematik. Okay. Kita rasa susah sebab kita tak jumpa kaedah. Kita rasa susah sebab kita tak cari kesenangan tu. Kan? Kita cuma harap kita, kalau boleh kita nak kesenangan tu datang kat kita. Bukan kita yang pergi datang dekat kesenangan tu. Happy belajar dengan Abang Santai. Faham tak mengantuk? Alhamdulillah, terima kasih Jok. Buat kelas setiap hari Sabtu je ke cikgu? InsyaAllah saya akan buat sesi live. Saya akan cuba. Saya akan cubalah. Pak fahamlah hari Sabtu kan, hari orang bercuti kan. Tengoklah macam mana. Okay, nanti saya akan cuba aturkan masa saya. Saya akan cuba kerapkan kelas-kelas macam ni secara percuma. Okay. Apa lagi nak tanya? Okay. Alright. Okay, kod-kod ada yang bertanya, ada ke buat kelas? Sebab kami ni adalah Akademi DQ. Okay, yang mana kami ada bagi buat kelas lah. Alah, macam MC Plus, macam kelas-kelas tuition yang lain juga. Kami pun buat tuition juga. Okay, siapa yang nak belajar lebih mendalam lah. Okay, tapi jangan risau. Kelas-kelas yang macam ni masih lagi diteruskan. Kalau pakai kalkulator ada ke? Kalau guna kalkulator, saya lupalah apa guna kalkulator. Kalau yang EQN tu boleh. Kalau yang EQN tu boleh. Tahu tak yang EQN tu? Tu kalkulator boleh. Tapi yang soalan yang macam ni tak ada kalkulator kot. Tak ada. Tapi kalau nak cari kepastian guna kalkulator boleh. Contohnya macam kita nak cari berapa kuasa 2 dapat 9. Kita pun tekan 2 kuasa 2. Tak dapat. Lepas tu kita tekan 3 kuasa 2. Dapat. Jadi kita boleh guna kalkulator lah. Alright. Okay. Ini adalah tahun kedua tau. Tahun kedua DQ. Sebab banyak yang buat permintaan. Saya sebenarnya tak ada masa sangat nak buat kelas. Sepatutnya kelas tuition start pada bulan 6. Ini saya terpaksa tangguh sebab sibuk dengan urusan lain. Saya sibuk dengan urusan kerja saya lah. Okay. Saya bukannya full time guru tuition pun. Tapi ada yang sangat tanya, ada tak tuition, ada tak tuition, ada tak tuition. Last saya kata insyaAllah lah bulan 8. Dan Alhamdulillah bulan 8 saya dapat tunaikan janji saya. Jadi based on saya tahun lepas punya pencapaian lah. Rakan-rakan kita lah. Ini antara pencapaian rakan-rakan kita yang mana ini memang daripada rakan-rakan abang-abang ataupun senior-senior kamu lah tahun lepas. Dia kata Alhamdulillah cikgu, daripada gagal, waktu trial tu gagal, SPM dapat B. Saya pun terkejut juga. Daripada gagal dia boleh dapat B. Bukan sebabkan saya pandai, tak. Tapi disebabkan saya suka beri semangat
dekat kawan-kawan semua, dekat adik-adik semua, macam mana kita nak belajar. Saya ajar macam mana nak atur jadual. Okey, saya bukan mengajar matematik saja, sebab apa yang saya ajar sama apa yang cikgu kat sekolah ajar. Cuma cara saya mengajar macam mana yang adik-adik nampak lah. Kalau saya ajar online, macam ni lah cara dia. Okay, nampaklah gaya macam streamer kan, macam game kan. Okay. Lepas tu, apa ada juga yang tanya, ada juga bagi tahu terima kasih anak sebelum ni cukup-cukup makan. Anak saya pun gagal dulu ni, ataupun cukup-cukup makan je sebelum ni. Tapi dapat A SPM. Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga ibu kepada kawan kita ni, Puan Liza, dia kata, thank you very much. Sama juga, anak dia dulu dapat D. Sekarang bila SPM hari tu dapat A-. Ini usaha yang saya sangat perlu kita ikut. Usaha diorang tu. Jangan down. Bila tengok trial gagal, trial dapat D, trial dapat C. Jangan down. InsyaAllah ada sinar pada hujung kebahagiaan kita nanti. Nanti SPM mana tahu dapat lebih cemerlang ke? Dan ada yang tanya, ada waktu trial dia kata dapat B. Waktu SPM sebenar kata apa dapat A+. Oh, Mustang Street Workout. Betul. Saya ni, tapi saya tak ada TikTok tau. Saya tak ada TikTok. Yang peliknya saya tak ada TikTok. Tapi saya tahu macam mana nak main TikTok. Sebab saya kontrol, kata apa, saya adalah admin, kata apa, Darul Qura. Saya admin juga page-page yang lain, TikTok yang lain. Tapi saya tak ada TikTok peribadi. Tapi siapa yang nak cari saya, apa yang saya buat, bolehlah pergi dekat platform yang lain. Type saja Syukri Safari. Okay. Saya orang workout ke? Betul. Saya orang workout. Saya orang yang jenis main bar tu. Main bar. Okay, main bar. Buat human flag apa semua tu. Itu saya lah. Okay. Okay, ramailah kongsi dia punya kegembiraan setelah anak-anak dia mula-mula gagal, lepas tu lulus. Inilah yang mana rakan-rakan kita pernah join kelas Darul Qura ni. Tak rugilah siapa-siapa yang join. Bench press berapa bang? Okay, yang bench tu kan, saya pun dah lama tinggal lah. Dah lama tinggal. Pagi tadi baru buat. Saya buat dengan anak saya. Saya dokong anak saya pakai itu. Saya buat apa, tadi saya cuba, paling banyak saya dapat berapa belas tadi. Lama sangat tak buat. Berat saya pun dah meningkat dah. Okay. So, mesti ada yang tanya kan, macam mana nak join kelas tuition. Kelas tuition, jangan risau. Kelas tuition ni walaupun berbayar, tapi jangan risau. Dia bayar sekali je. Lepas tu join lah kelas sampai hujung SPM pun. Okay. Murah je, bukannya yuran bulanan pun. Bagi tahu dekat parent, bagi tahu dekat mak ayah, ada kelas tuition daripada Darul Qura. Okay, join. Tunjuk saja poster ni, screenshot saja poster ni. Okay, harga RM95 saja. RM95 sahaja. Yuran sekali sahaja. Tak ada yuran bulanan. Okay, menarik tak menarik kelas tu? Kelas saya ni, tengoklah macam mana saya handle sesi live sejam ni. Okay, saya kalau boleh bagi betul-betul padat, betul-betul faham. Kalau ada yang tak faham, saya bagi betul-betul boleh faham. Daripada tak faham langsung, saya bagi betul-betul boleh faham. Jadi, rugi ke tak rugi kalau join kelas ni? Tak rugi. Untuk subjek lain ada ke? Subjek sains ada. Subjek sains ada. Bahasa Arab ada. Siapa yang nak belajar bahasa Arab ada. Subjek-subjek lain saya tak pasti. Kena tanya admin. Walaupun saya admin, tapi saya admin untuk subjek ni je lah. Cikgu, daftar di mana? Ada link tak? Kontak nombor yang ada dekat poster tu. Kontak nombor yang ada dekat poster tu. Pendidikan Islam, insya-Allah ada. InsyaAllah ada. Nanti boleh tanya admin. Kontak saja nombor yang ada dekat poster tu. Screenshot poster ni. Okay, nanti kontak admin. Okay. Alright. Okay, ada sesiapa nak kata-kata semangat ke? Ada sesiapa yang down ke? Boleh share. Tapi kalau benda yang macam mengaibkan, tak payahlah share. Okay. Kalau kata nak minta semangat ke apa ke, PQS, PSI ada. Kami sebenarnya adalah daripada guru-guru Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Macam saya guru matematik dan juga matematik tambahan.
Dan ramai guru-guru yang ada dekat Darul Qura ni daripada guru Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Jadi memang Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur ada subjek PQS dan juga PSI. Bagi semangat untuk orang yang malas belajar. Okey, untuk orang yang malas belajar, teruskan malas. Teruskan malas. Okey. Cuma jangan buat dua benda ni. Satu benda lah, satu benda. Jangan tangguh. Nak malas silakan, tapi jangan tangguh. Simple. Okay, nak malas. Malas tu maksud dia apa? Malas tu nak relax. Boleh, tak ada masalah. Nak bermalas-malasan, boleh. Nak relax-relax, nak santai-santai, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan tangguh. Maksud saya macam mana? Contoh, okay, dengar baik-baik, jangan salah faham apa yang saya sampaikan. Apa maksud saya? Silakan kalau nak bermalasan, tapi jangan tangguh. Maksud saya macam ni. Cikgu pagi tadi bagi kerja sekolah, malam ni terus siapkan. Lepas tu, relax lah. Kerja sekolah dah siap kan? Relax lah. Nak bermalas-malasan, nak santai-santai, nak healing-healing, silakan. Yang penting, buat benda yang perlu tu. Kalau kerja sekolah tak siap, siapkan dulu. Jangan sampai cikgu bagi hari ni, kan, minggu depan baru nak buat. Dah lah minggu depan nak kena hantar kerja sekolah tu. Minggu depan baru nak buat. Memang kelam kabut. Memang kelam kabut. Okay. Kita yang kita relax seminggu tu, dah lupa dah perasaan relax tu. Dah lupa dah nikmat relax yang sebelum-sebelum tu. Disebabkan kita kelam kabut. Tapi kalau kita siapkan cepat, lepas tu kita relax lah seminggu tu. Siapkan kerja sekolah semua cepat-cepat. Siapkan semua cepat-cepat. Okay, lepas tu relax lah. Kenapa saya suruh buat kerja sekolah cepat-cepat? Sebab kita belajar topik tu pagi tadi, masih lagi fresh. Kalau buat dalam hari yang sama, insya-Allah boleh buat dengan senang. Tapi kalau cikgu bagi hari ni, minggu depan baru nak buat, tak payah tunggu minggu depan. Esok dah lupa apa yang cikgu ajar pagi tadi. Setuju tak setuju? Okey. Seterusnya, daripada Dayan Imani, ada tak kata-kata untuk yang repeat SPM? Ada. Okey. Okey, siapa tak pernah gagal dalam subjek? Semua orang pernah. Okay, saya belum pernah gagal dalam subjek akademik waktu sekolah menengah. Tapi saya pernah berpengalaman gagal waktu dekat universiti. Satu subjek saya pernah gagal, satu. Tapi selamatlah satu subjek tu tak memberi kesan kepada saya punya pointer. Selamatlah. Okay, selamat. Tapi ada tak kata-kata semangat untuk repeat SPM? Okay. Okay. Pertama, kita kena bersyukur kita duduk dekat Malaysia. Sebab masih lagi berpeluang untuk kita memperbaiki kita punya kegagalan dan juga kita punya kesalahan. Maksudnya kat sini, Alhamdulillah, Menteri Pendidikan kita masih lagi beri kita peluang. Jadi, apa yang kita kena buat adalah gunakan peluang ni sebaik-baiknya. Ingat je adik-adik, okay, specialnya dekat Malaysia ni, kita boleh repeat exam. Dekat negara lain, tidak ada istilah repeat tau. Tak ada istilah repeat. Dah fail je lah. Dah fail sajalah. Kalau kat universiti tu adalah repeat tu. Tapi repeat SPM ni, peperiksaan yang besar ni, yang menentukan kita nak kerja apa, nak menentukan kita nak belajar apa. Tapi tolong faham kat sini, kejayaan, kesenangan dan semua tu Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Tuhan yang tentukan. Okay? Kita usaha saja. Memang ada orang yang tak ada SPM kaya raya, berjaya, ada. Ada orang yang belajar tinggi-tinggi, apa pun ada yang berjaya, ada. Jadi nak cakap kat sini, kejayaan berjaya tu tak bergantung pada kita lulus SPM ataupun gagal SPM. Tak ada kena-mengena. Itu cumanya jambatan ataupun jalan. Okay. Jadi kita diberi peluang untuk repeat SPM, gunakan peluang itu sebaiknya. Segala kesilapan kita yang dahulu, kan, kita suka tangguh-tangguh, kita suka kata apa, terlampau bermalasan sangat. Macam saya cakap tadi, nak bermalas-malas boleh. Tapi buat benda yang perlu tu, kasih siap. Lepas tu relax lah, santai lah, healing lah. Tapi jangan melampau sangat. Okay. Online, just online. Apa tu? Okay, ada tak semangat untuk yang tak faham math? Okay. Untuk yang tak faham math ni,
Kalau tanya mana-mana cikgu matematik, apakah kata apa tips untuk faham matematik? Jawapan dia adalah banyakkan buat latihan. Banyakkan buat latihan. Persoalan dia, macam mana nak buat latihan? Saya ni tak pandai. Saya tengok soalan pun dah pening. Okey, beli buku matematik yang jawapan dekat belakang ada jalan kira. Bukannya kita beli buku matematik, tengok dekat belakang, jawapan belakang, dia bagi jawapan sahaja, tak bagi jalan kira. Itu tips dia. Lepas tu buat latihan banyak-banyak. Ingat, buat latihan banyak-banyak. Bukan buat latihan banyak sangat. Okey? Nanti bila banyak sangat, kita pula terbeban. Maksudnya, 10, dalam masa sejam, kita jawab 5 soalan. Sejam je belajar. Jangan belajar lama-lama. Okey, belajar sekejap-sekejap. Tapi kerap. Ini tak. Kita 3 jam, 5 jam kita pulun belajar. Lepas tu jam. Lepas tu dah blank. Kepala dah macam tintong. Dah pergi ke bulan dah apa semua. Okey. Terima kasih ilmu yang diberi. Izin keluar dulu. Boleh. Okey. Okey, jangan lupa screenshot poster. Siapa kalau nak join kelas, boleh screenshot. InsyaAllah kelas kita santai sahaja. Santai macam ni. Santai saja. Okey, tak ada stres-stres. Tanya soalan, tanya saja. Jangan risau. Okey. Itu saja. Siapa yang tak faham math, tips dia adalah buat latihan banyak-banyak. Okey, beli buku matematik yang dekat belakang ada jawapan dan jalan kira sekali. Terima kasih cikgu atas kata semangat. Sama-sama. Alhamdulillah, syukran cikgu. Okey, wa iyyakum. Okey, afwan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih juga kepada adik-adik yang bagi gift ni. Rajin bagi gift. Kan? Okay, thank you teacher. Okay, you all welcome. Alhamdulillah, senang sangat faham. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okay, cikgu, kalau sehari jawab 4 soalan je sebab nak belajar subjek lain boleh ke? Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Boleh, tak masalah. Okay, yang penting kerap. Kerap tu yang kita nak. Sikit tak apa. Satu hari satu soalan pun tak apa. Yang penting kerap. Okay, thank you cikgu. Terima kasih sama-sama. Okay, terima kasih sama-sama. Okay, syukron ala kulli hal. Okay, wa iyyakum. Afwan. Okay, terima kasih cikgu sama-sama. Okay, Ara. Okay, thank you cikgu. Okay, you are welcome Ara. Okay. Okay, terima kasih semua. Okay, semoga berjaya. Okay, keep strong. Okay, ingat. Kita kena kentalkan hati kita ni. Okay. Kita abaikan apa kata-kata orang. Alright, itu sajalah kesan saya. Okay. Ada yang pernah jumpa saya ke sebelum ni? Pernah nampak saya kat mana-mana ke? Ini ke first time nampak saya ni? Nampak muka saya ni? Sebab bila tengok TikTok Darul Qur'an ni, tak pernah nampak muka saya pun langsung kan? Okay, itu saja. Terima kasih banyak. Okay, first time. Okay, Alhamdulillah. Okay, tak apa. First time inilah apa. Tak kisahlah first time ke, tak first time ke. Yang penting apa yang saya sampaikan ni pegang betul-betul. Alright. Okey, itu sajalah. Kita jumpa pada sesi yang akan datang. Okey. Kita sudahi dengan taufiq kafarah surah Tu'as. Subhanakallah bihamdi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alright. Okey, saya masih on lagi live ni. Kalau siapa nak ajak sembang, silakan. Cikgu, daftar di mana, ada link tak? Macam mana saya nak bagi link dekat komen boleh ke tekan link Cuba tengok dekat profile lah. Tengok kat profile ada ke tidak. Rasanya ada dekat profile. Okay, ada kat profile. Admin ada tak dalam live ni? Admin, cuba respon sikit ni. Saya tengah jam ni. Nak jawab soalan berkaitan dengan pendaftaran. Saya tak tahu tentang ni. Tengok dekat profile. Oh maaf, tengok dekat bio. Ada link di bio. Okay, cuba tengok dekat link kat bio. Admin, tolong admin. Okay. Kan. Jangan biarkan saya seorang kat sini, biru saya nanti. Okay. Alright. Okay. Esok cuti kan.
Jangan risau kat TikTok ni. Dekat TikTok ni paling rancak waktu malam. Kan? Saya biasa live pukul 11, pukul 12 tu, ramai betul orang tengok live pada waktu malam. Waktu siang tak ramai. Okay, malam-malam ramai. Kan? Betul-betul mengisi masa lapang betul tu. Okay, itu saja. Okay, wallahualam. Apa ni dia kata? You have gone 81 minutes. To renew DSS, you need to go live more than 25 minutes at least 2 time. Apa dah nak kena tunggu 25 minit lagi. Oh, saya dah biru lah kat sini. Kan? 25 minit lagi. Tak apalah, suruh orang lain live lah. Kan? Lagi 25 minit. Nah, iya. Okay, itu saja.